Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton program kita pada hari ini, iaitu program Salam at Ramadan yang bersiaran setiap hari daripada jam 6 hingga 6.30 petang di laman Facebook dan juga di YouTube. Salam Baitullah. Tidak kisah di mana pun anda menonton, tapi dua platform ni adalah yang anda perlu cari. Baik, Alhamdulillah hari ini kita dah berpuasa, tak silap saya, hari yang ke-16. Dan hari ini kita bersama-sama dengan tetamu yang tidak asing lagi, yang saya hormati, Profesor Madya Dr. Nik Salidah Suhaila Nik Saleh, yang akan bersama-sama dengan kita sepanjang lebih kurang 30 minit ini untuk kita membincangkan topik pada hari ini. Sebelum itu, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Apa khabar? khabar? Baik, Alhamdulillah. Rasanya kita Alhamdulillah. sekarang di minggu yang Awal minggu ketiga. hampir ke 10 malam terakhir dah ya. 10 malam Alhamdulillah. terakhir. Saya pun baru-baru ni lah sesuatu Hmm. yang perlu kita ingatkan selalu, insyaAllah. Ya, 10 ya. malam terakhir. Baik. Ustazah, macam mana setakat ni hari yang ke-16 ni puasa? Alhamdulillah, so far so good. Puasa Masih good. lagi dengan norma baharu. Ya, Baik. insya-Allah kita bersyukurlah dengan apa yang ada. Baik, itu juga tajuk kita hari ini Ustazah, puasa PKP. Jadi tanpa buang masa lagi, silakan Ustazah dengan ulasan yang telah pun disediakan untuk topik kita hari ini, iaitu puasa PKP. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua yang menonton? Alhamdulillah diberikan nikmat dan juga usia yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya dapat kita terus menunaikan ibadah puasa ya sehingga ke hari yang ke-16 ini, insya-Allah. Mudah-mudahan bila sampai ke fasa pertengahan ini ibadah kita semakin meningkat dan juga kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin terasa dalam diri. Mudah-mudahan kita beroleh takwa, insya-Allah. Jadi puasa PKP ataupun puasa dalam keadaan kita tidak boleh melakukan aktiviti-aktiviti kita seperti biasa, apatah lagi nak menunaikan solat di masjid, apatah lagi kita nak beriktikaf di masjid ataupun kita bersama dengan keluarga seperti amalan biasa ya, beli juadah kemudian balik rumah berbuka puasa kemudian bergegas nak pergi ke rumah-rumah Allah, tidak berlaku pada kali ini. Allahu Akbar. Walaupun kita rasa tergilan tetapi kita faham ini juga adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada kalanya Allah mahu kita melakukan ibadah ini dengan ahli keluarga semata-mata. Mungkin ada ketua keluarga yang kali ini Allah mahu mereka menjadi imam kepada ahli-ahli keluarganya sebagai makmum, dan insya-Allah ya kita lihat dari sudut yang baik, yang positif. Dan puasa pada pertengahan ini, insya-Allah kita masih lagi cuba untuk memahami, cuba untuk mengamalkan sebaik mungkin amalan-amalan yang baik yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan. Dan kita tahu sebagaimana apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, nescaya mereka mahu setiap bulan adalah bulan Ramadan. Mereka mahu sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan, ya. Jadi macam mana kita nak memanfaatkan bulan Ramadan ya supaya baki yang ada dalam 14 hari lagi ini dapat kita lakukan lebih baik daripada hari semalam. Ya, kita akan menempuh Lailatul Qadar, kita akan menempuh 10 malam terakhir, di mana pada 10 malam terakhir ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya ialah meninggalkan segala urusan dirinya yang mana dia fokus semata-mata kepada urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh dengan isteri-isteri pun baginda cuba nak orang kata apa, social distancing dengan isteri pun pada 10 malam yang terakhir, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak fokus kepada ibadah semata-mata. Dan kita tahu juga tidak ada bulan lain ya yang di dalamnya ada perintah puasa 30 hari tanpa henti. Tidak ada bulan lain yang di dalamnya ada solat tarawih. Tidak ada bulan lain di dalamnya ada zakat fitrah yang wajib kita tunaikan. Tidak ada bulan lain yang di dalamnya ada solat-solat malam yang begitu istimewa. Jadi apa sahaja baki yang ada ini kita akan
cuba manfaatkan sebaik mungkin. Dan PKP tidak boleh menjadi halangan, tidak boleh menjadi penghalang. Sebab itu di peringkat awal lagi kita faham, kita tekankan soal perancangan. Ya, sebab puasa ini tidak sama dengan puasa sebelum ini. Ini puasa yang lain daripada kebiasaan kita. Kalau kita tanya nenek-nenek kita, kalau ada yang masih hidup, Masya Allah, kalau umurnya mungkin 90 tahun, 100 tahun, mereka pasti akan katakan ini adalah sesuatu yang lain daripada kebiasaan. Ya, tetapi pada kita yang sentiasa dihambat waktu dalam kerjaya dan sebagainya, kita rasakan inilah waktunya yang Allah beri kita peluang. Mungkin ini yang pertama dan mungkin ini juga yang terakhir, supaya kita boleh lakukan segala ibadah dan kebaikan yang ingin kita buat selama ini yang kita tangguh. Ya, justru ini kalilah ya waktunya yang kita boleh tunaikan semua. Dan jangan lupa sepanjang kita berpuasa ini banyak ibadah-ibadah yang kita boleh lakukan ya. PKP tidak pernah menghalang. Antaranya ialah menunaikan sedekah ataupun memberi makan kepada orang lain. Kerana apa? Bulan Ramadan ini adalah juga dipanggil sebagai bulan bersedekah ya, ataupun bulan kita bermurah hati. Jadi kalaulah kita tahu di kalangan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita yang dalam kesusahan, hilang pekerjaan, tidak ada gaji dan juga mungkin hilang mata pencarian, maka waktu inilah ya bertambah-tambah pula dengan keadaan PKP dan juga Ramadan, maka inilah mungkin saatnya kalau kita tidak pernah membantu, tidak pernah bersedekah, inilah waktunya kita nak memanfaatkan ibadah ini supaya mudah-mudahan Allah memberi kita rasa takwa yang tinggi kepadanya, insya-Allah. Jadi banyak ibadah-ibadah lain yang kita boleh lakukan. Jadi kita perlu lihat kalau ibadah umrah kita tak boleh buat macam biasa. Ya, ada orang bila Ramadan aja nak pergi umrah, Ramadan nak pergi umrah, itu rezeki, itu juga keluangan masa yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kali ini ramai orang yang saban tahun tak pernah miss pergi umrah waktu Ramadan, tak boleh menunaikan umrah tahun ini pada bulan Ramadan. Justru mereka ingin juga mencari apa lagi kebaikan-kebaikan dan juga ibadah lain yang mereka boleh lakukan. Kalau orang nak mudah-mudah aja, kalau susah nak buat ibadah-ibadah lain, senang aja kita yang pertama sekali jaga panca indera kita. Di PKP ni kita tak tengok orang, ya, kita duduk dalam rumah. Tapi lihat macam mana apa yang kita lihat di Facebook, apa yang kita lihat di TV, apa yang kita lihat di media-media sosial, itu kena jaga. Kita tidak mahu pula bila dibuat satu kajian dan kita dapati bahawa rupanya orang Malaysia adalah orang yang paling ramai sekali melihat laman-laman web yang tidak baik, yang tidak senonoh. Walaupun kajian itu dibuat pada bulan Ramadan. Ini yang kita takut. Jadi yang penting sekali tak boleh kita nak buat ibadah-ibadah yang susah-susah, kita baru nak belajar jadi baik, kita mulakan dengan yang mudah. Jaga panca indera kita. Ya, kemudian banyak lagi hal-hal yang lain kita boleh lakukan di dalam bulan Ramadan. Ya, yang penting sekali kita ambil kesempatan dalam PKP ini untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ini kita buat ibadah, kita rasa nak tunjuk orang supaya orang puji kita, baiknya, pemurahnya, ya Allah mulianya hati dia. Itu kita buat, kita nak suruh orang nampak supaya orang puji. Tapi kali ini kita bersendiri di rumah kita, apa saja ibadah yang kita buat orang tak tahu, dan inilah ibadah yang lebih ikhlas sebenarnya. Bila kita lakukan ia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kerana unsur-unsur lainnya termasuk pujian manusia. Jadi nak sedekah tak ada orang yang tahu. Orang yang terima sedekah tu je yang tahu. Melainkan kita update pula di Facebook kita, baru sahaja selesai bersedekah 50 kampit beras kepada fakir miskin di sekian-sekian tempat, ya Syam. Itu tak apa. Walaupun begitu, kita tak boleh nak kata riak lah tu. Kita pun dapat bahagian kita bila kita mula menyebut begitu, ya. Jadi bila kita tengok dia bagi tahu dia sedekah ke orang, tak apalah, kita pun nak bersedekah jugalah. Itu yang sebaiknya. Jadi bila kita tengok orang buat baik, kita jangan kata nak menunjuklah tu. Jangan. Sebab bila kita buat begitu, orang tu tadi bersedekah dapat pahala. Kita tengok orang bersedekah bukan kita nak ikut jadi baik macam dia, tapi kita dapat dosa pula pasal kita duk mengata dia. Ya, jadi jaga segala panca indera kita, baik mata, mulut, telinga, jari pun panca indera baru ni. Jaga ni bila kita nak menulis. Ya, takut-takut puasa kita ni kuruh sangat. Kuruh saja tak apa lagi, hilang terus.
Ya, jadi mudah-mudahan ya PKP ini kita ada banyak masa lapang. Jangan kita gunakan masa lapang kita untuk buat perkara-perkara mungkar. Ya, jangan buat pula masa lapang kita ini dengan banyak buat benda lara. Ya, banyak media-media sosial hari ini saya ingat mungkin kalau handphone yang tak diupdatekan apa semua hang lah Syam ya. Macam-macam terima, Betul. macam-macam benda kita terima dengan video, dengan gambar, dengan apa, kadang-kadang gambar yang sama daripada 10 grup kita dapat. Ya, jadi kalau tak di-update, di-reset semula, cepatlah dia nak hangnya. Begitu juga kita umpamakan kalau sekiranya kita meluangkan terlalu banyak masa kepada media sosial ini, maka berlalulah siang hari di bulan Ramadan kita ini dengan perkara-perkara sia-sia dan lara. Jadi ini cabaran semasa PKP. Sama ada kita pilih untuk buat ibadah banyak-banyak, kita boleh, atau kita pilih untuk menjadi orang yang lara dan sia-sia pun kita boleh. Jadi yang mana kita pilih itulah menentukan siapa kita selepas Ramadan. Jadi insya-Allah kita sama-sama berdoa ya supaya mudah-mudahan Allah pastikan kita berada di jalannya yang sentiasa benar dan betul serta menjadikan kita insan yang terpilih ya dan menjadikan Ramadan semasa PKP ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita berkhalwat dengannya insya-Allah. Baik Ustazah, itu dia yang penting, sentiasa berfikiran positif dan bersifat positif Ustazah ya, insya-Allah. Ya, betul. Baik, Ustazah, secara soalan ringkas, satu soalan ringkas saya nak tanya Ustazah, secara peribadi lah dalam musim PKP ini, apakah aktiviti bulan puasa, bulan Ramadan yang Ustazah teringin nak buat tapi tak boleh disebabkan oleh PKP ni? Saya teringin untuk menyantuni mereka yang dalam kesusahan, ya secara fizikal, mungkin kerana kekangan dari segi kebenaran kita untuk keluar masuk dan sebagainya. Ya, saya ada sehari saya berada di balai polis ya. Saya melihat beberapa orang yang datang ke balai untuk memohon kebenaran ataupun surat daripada pihak PDRM supaya mereka boleh keluar daripada kawasan mereka ataupun merentas negeri untuk ambil mak yang sakit, untuk ambil ayah yang stroke, duduk seorang-seorang di rumah, untuk ambil anak yang terpisah sejak awal PKP sehingga hari ini disebabkan mereka tidak jangka ini berlaku. Ya, tetapi hakikatnya pihak PDRM tidak boleh mengeluarkan kebenaran-kebenaran begitu kerana ia tertakluk kepada bidang kuasa yang lain. Ya, tetapi bukan soal boleh atau tidak boleh, yang saya rasa insaf ialah selama ini Allah memberi kita peluang untuk pergi ke mana sahaja yang kita mahu. Ya, kita boleh buat apa sahaja yang kita suka, tetapi kali ini bila mana Allah tidak membenarkan kita sehinggakan untuk berjumpa dengan ibu kita pun Allah tak benarkan, maka kita tidak boleh sebab kita tidak ada kuasa yang melangkaui kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan apa yang kita mahu. Kita boleh merancang tapi ia tidak menjadi penentuan adakah ia boleh berlaku ataupun tidak boleh berlaku. Jadi saya teringin untuk menyantuni mereka yang dalam kesusahan. Kalau saya tengok orang datang nak minta kebenaran nak ambil mak saya nak tolong ambilkan mak dia, hantar ke rumah dia. Ambil mak dia, hantar ke rumah anak dia. Kalau polis nak kata duduk rumah biar saya buat. Ya, ada yang kata saya nak ambil anak saya di college, anak saya dah boleh balik, saya nak ambil anak saya di college tapi yalah tak ada keizinan. Saya kalau boleh nak minta, boleh tak kalau saya tolong ambil dan saya hantar ke rumah tuan. Rumah tuan kat mana? Tapi saya tak boleh lakukan itu. Ya, sebab mungkin saya agak dekat dengan masyarakat disebabkan banyak program-program yang saya terlibat adalah bersama dengan masyarakat. Jadi bila kita nak buat sesuatu yang baik dan kita tidak boleh, bila kita nak tolong orang dan kita tidak boleh, maka saya rasa itulah kekurangannya bila kita berada dalam kekangan begini. Baik Ustazah, itu dia. InsyaAllah selepas ini insyaAllah akan dibukakan ruang peluang dan rezeki tu untuk Ustazah berbuat apa yang Ustazah inginkan, memberi manfaat pada orang-orang lain juga, masyarakat terutamanya. Baik Ustazah, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk segmen yang kedua Salam Air Ramadan, iaitu peluang untuk anda bertanyakan soalan. Kita dah pilih 3 soalan daripada penonton yang bertuah. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kebenaran ini hanya diberikan pada mereka yang terperangkap di kampung
atau di tempat lain sebelum kerajaan melaksanakan PKP yang pertama. Bagi anda yang berada di kampung ataupun di tempat lain dan hendak balik semula ke rumah masing-masing, kerajaan sedang pun menimbang untuk memberikan kebenaran 1 kali perjalanan bagi tujuan ini. Kebenaran ini hanya diberikan pada mereka yang terperangkap di kampung atau di tempat lain sebelum kerajaan melaksanakan PKP yang pertama. Dan pergerakan ini tentunya akan melibatkan jumlah yang besar. Dan oleh itu kerajaan sedang mengumpul data dan mengkaji kaedah yang terbaik untuk mengatur pergerakan saudara-saudari semua. Seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan, mereka yang terlibat boleh mendaftar secara online di aplikasi yang disediakan oleh PDRM atau membuat temujanji untuk hadir ke Balai Polis bagi tujuan membuat pendaftaran. Kembali dalam Salam Ramadan. Dan sekarang ini segmen soal dan jawab bersama-sama dengan tetamu kita yang saya hormati, Profesor Madya Dr. Nik Salidah Suhaila Nik Saleh, yang kekal setia bersama-sama dengan kita untuk menjawab 3 soalan daripada para penonton yang bertuah pada hari ini. Ustazah, kita mulakan dengan soalan yang pertama ya. Okey. Zahira dari Teluk Intan. Dia kata puasa dalam PKP membuatkan saya lebih banyak makan kat rumah. Ini membimbangkan saya yang ingin kurus. Alamak, tips apa ni Ustazah? Mungkin Ustazah boleh bantu. Ya Allah Akbar. Saya tak boleh bagi nasihat ni kalau nak kurus ni, pasal saya pun tengah dalam proses. Ya, tak berjaya lagi ni. Jadi orang tak berjaya nak menasihatkan orang susah sikit. Tapi itulah keadaannya. Tapi kalau niat dan nekat kita kuat, ya insya-Allah. Saya ingat bulan Ramadan ini antara waktu yang paling efektif untuk kita nak menguruskan badan ataupun mengurangkan nafsu makan kita. Sebab apa? Lebih-lebih lagi keadaan sekarang tidak ada bazar Ramadan, ya, jadi kita ni tidaklah terpaksa membeli bila mata dah berkenan. Ya, ini kena masak sendiri. Maknanya kalau tak rajin, tak adalah makanannya. Ataupun kita rasa macam saya tak nak makan banyak, maka saya jangan masak banyak. Ya, satu perangai orang perempuan ni Syam, ibu-ibu lah, bila dia masak, kita bila bulan puasa ni kita mungkin cenderung untuk masak lebih sebab kita masak dalam keadaan lapar. Ya, jadi kita nak makan banyak. Jadi kita pun masak lebih. Bila dah masak lebih, esok tak nak makan dah makanan tu, esok nak masak lain. Jadi hari ni kita pun terpaksa habiskan yang kita masak lebih tu. Siapa yang jadi majlis perbandarannya? Kita lah. Sabu. Ya, jadi itu tak baik. Jadi apa yang boleh dikatakan ialah kita bila puasa, ya waktu kita makan sahur dengan buka puasa sahaja, dan waktu sahur selalunya orang tak makan banyak sangat, ya. Tapi kalau masa berbuka tu, kalau kata kita suka makan banyak, bercukupankan kita punya kita punya juadah buka puasa tu jangan terlalu banyak sangat, agak memadai, ya. Air pun kalau boleh usahlah air yang sedap-sedap sangat sampai 2-3 jenis. Kita minum air sejuk ataupun kita minum teh panas pun saya rasa alhamdulillah, jadi badan pun sihat, kita pun tidak rasa menyesal selepas itu dan tidaklah rasa lemau pula nak buat ibadat-ibadat, rasa berat badan kan, nak solat banyak-banyak, kemudian nak mengaji pun, nak duduk pun rasa tak selesa kalau dah makan banyak. Jadi insya-Allah kitalah yang akan menentukan bagaimana nanti keadaan kita sendiri, ya. Baik, itu dia insya-Allah. Waktu bulan Ramadan ni memang sepatutnya menjadi bulan yang terbaik untuk kita melaksanakan aktiviti diet kita tersebut. InsyaAllah Zahira Teluk Intan akan dapat mengamalkan tips tersebut yang disebutkan oleh Ustazah sebentar tadi. Soalan yang kedua Ustazah. Mio dari Taiping. Saya selalu dengar orang kata puasa PKP masa terbaik refleksi diri. Apa makna sebenarnya? Cik Mio ni tanya. Refleksi diri. Mungkin Cik Mio bermaksud bahawa kita nak muhasabah dirilah.
Ya, sebab banyak urusan kita dalam keadaan bersendirian, kita mengatur apa sahaja yang kita ingin lakukan dalam masa sehari dan sehari. Jadi orang kata kalau dulu nak dapatkan me time pun sangat susah. Mungkin me time itu adalah waktu kita nak tidur malam, barulah masa tu kita pun fikir pula tentang diri sendiri, tentang perancangan esok, tentang apa kita buat hari ni, tentang apa kebaikan kita, apa keburukan kita. Tetapi dalam masa kita berpuasa di dalam tempoh PKP ni, memang banyak waktu untuk kita refleksi diri, ya. Sebab kita tidak bergegas nak keluar bekerja selepas kita solat subuh. Ya, kita tidak pula bergegas nak balik ke rumah menyediakan juadah selepas kita bekerja. Kita dalam keadaan banyak masa terluang. InsyaAllah, saya rasa kalau kita betul-betul mengatur, memang kita ada banyak masa. Dan masa itulah sebenarnya yang memberi kita banyak ruang untuk refleksi diri. Ya, kita ambillah 1 jam contohnya, kemudian daripada 1 jam itu kita membuat perancangan sehari dalam 24 jam, berapa jam yang kita allocate untuk solat, berapa jam untuk mengaji Quran, berapa jam untuk membuat kebaikan, berapa jam kita bersedekah, berapa jam kita mencari ilmu dan menyampaikan ilmu dalam tempoh 24 jam. Dan kita buat pula dalam sisi yang lain, berapa jam kita buang masa sia-sia, berapa jam kita melayari media sosial, berapa jam kita tengok TV, berapa jam kita tengok movie, berapa jam kita dengan Netflix contoh, ya. Jadi di situ kita pun buatlah satu perkiraan, dengan mata kita boleh melihat, barulah kita tahulah rupa-rupanya selama ini ibadah kita 2 jam sahaja, tidur kita 8 jam, kemudian 12 jam lagi adalah perkara-perkara yang tidak memberi manfaat dan kebaikan pada diri. Dari situ barulah kita betulkan balik. Bila kita betulkan balik tu, kita buat macam mana supaya waktu untuk kita orang kata apa, bolehlah berehat-berehat, ya, tidak melakukan ibadah-ibadah yang khusus. So, letaklah 2 jam, 3 jam satu hari. Barulah sebenarnya kita rasa hidup kita ini memberi makna pada diri sendiri dan memberi makna kepada orang lain. Terutama bila kita seorang bapa, ya, ataupun kita seorang ibu. Anak-anak memerhati. Bila anak-anak 24 jam di rumah bersama dengan ibu ayah, dia akan observe, ya, ayah buat apa daripada pagi sampai malam, mak buat apa daripada pagi sampai malam. Sebelum ini dia tak nampak pasal dia di sekolah, mak dia tempat kerja, ayah dia tempat kerja. Dia tengok malam mak ni sibuk je, balik kerja masak, lepas tu malam tidur, ya. Ayah pun sama. Jadi dia tak nampak mak dengan ayah dia buat apa, dia berjabat. Entah ayah pun tidur, dia berjabat, ya, mengetih punya main lama lagi, ya. Mak dia siap jual biskut raya dan sebagainya. Tetapi bila 24 jam di rumah, anak kena baca buku, ayah duk main phone, ya. Anak kena baca Quran, mak tengok Korea contohnya. Jadi macam mana anak itu mengambil iktibar. Jadi saya rasa mulai daripada hari ini belum terlewat lagi, kita buat perancangan perkiraan jam tadi, dan dari situlah sebenarnya kita insaf bahawasanya ya Allah, sedar tak sedar aku ni banyak buat perkara yang sia-sia berbanding dengan perkara yang memberi manfaat kepada diri dan keluarga kita. Baik, Ustazah menyebut 2 perkara yang agak menarik tadi, iaitu pertama adalah Netflix dan yang kedua adalah Korea. Itu sangat dekat. Ya, dengan orang perempuan, Syam, benda tu tak ada social distance. Baik. Okey, Ustazah, soalan yang ketiga, soalan terakhir. Cik Sani dari Rembau. Tahun ni first time saya berpuasa jauh dari keluarga. Rasa stres juga sekarang ni. Apa nasihat Ustazah? Oh, ni yang tersangkut ni Ustazah. Yang tersangkut ini mungkin, ini semuanya adalah kerja Allah, kan? Kita merancang lain, Allah ada rancangannya yang tersendiri. Apapun kita menerima qada dan qadar ini sebagai satu ujian yang positif. Sebab tidak ada apa yang Allah mahu lakukan kepada hamba-Nya yang tidak baik. Ya, tetapi terpulang kepada bagaimana hamba-Nya menerima ujian itu. Yang mana kalau dia terima sebagai sesuatu yang positif dan baik, dia redha dan dia positif lah. Tapi kalau dia terima sebagai satu benda yang negatif, maka dia mungkin rasa tidak suka, dia mungkin tidak sabar, dia tidak redha, maka dia akan dalam keadaan yang tidak begitu seronok. Jadi kalau kita terpisah dengan ahli keluarga ataupun bersendirian dalam tempoh begini, kita fikirkan bahawa ini peluang Allah tidak bagi kepada semua orang.
Ya Allah bagi kepada insan-insan yang terpilih sahaja dan hikmahnya ada. Apa hikmahnya? Mungkin Allah mahu kita rasakan bahawa di saat kita meninggalkan dunia, di saat itu kita pun bersendirian. Di saat itu tidak ada amalan orang lain yang membantu kita. Hanya amalan kita sendirilah yang menentukan bahagia atau tidak kita di alam barzakh yang mana kita akan bersendirian. Saya terdengar ataupun terbacalah sesuatu yang agak melunjukkan pada saya. Katanya memang di bulan Ramadan ini bila kita bersendirian kita banyak tidur katanya. Ya, jadi tidur sekejap di hari siang pada bulan Ramadan itu ibadah. Tapi kalau tidur dari subuh sampai ke asar, dah kita duduk seorang kan, tidur dari subuh sampai ke asar, itu latihan menjadi jenazah katanya. Kalau tidur sekejap, ibadah. Tidur subuh sampai asar itu latihan untuk meninggal katanya. Latihan untuk menjadi jenazah. Jangan pula kita duduk seorang-seorang tadi, ya, mentang-mentang duduk seorang, kita pun tidur aja ya sepanjang hari. Tidak boleh sebab kita ada ibadah solat dan wajib kita tunaikan juga ya. Jadi mudah-mudahan bila kita bersendirian, kita melihatnya dari sudut yang positif dan kita rasakan bahawa bukan semua orang Allah berikan peluang begini dan mungkin inilah kali yang terakhir yang kita boleh bersendirian mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan refleksi diri kita tanpa ada gangguan sesiapa. InsyaAllah. Baik, insya-Allah. Jadi dalam waktu ini juga semoga perasaan ingatan kasih sayang pada keluarga tu semakin bertambah lagi Ustazah, ya, Kita insya-Allah. lebih menghargai, betul Syam, kita lebih menghargai, baru tahu macam mana rasa duduk seorang walaupun ada ahli keluarga tak boleh jumpa, baru rasa ya. Selama ni kita mungkin tidak begitu menghargai. Betul. Baik, Ustazah, terima kasih banyak untuk jawapan tersebut. Sama-sama. Jadi kepada anda yang masih lagi menonton, kita jangan ke mana-mana sebab kita akan ke segmen kita yang terakhir, segmen yang ketiga selepas ini, iaitu Ustazah akan berkongsi dengan kita satu doa ringkas yang boleh kita amalkan sepanjang Ramadan ini, insya-Allah. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Dan kita mengharapkan bahawa dengan mempunyai literasi digital sebagai seorang usahawan atas talian ini, kita mengharapkan dia dapat menjual dengan lebih banyak lagi di luar kawasan persekitaran ataupun customer yang dia biasa berjual beli. Jadi kalau dengan adanya teknologi ini, kita dapati bahawa ia dapat membantu usahawan ini merentas masa, merentas lokasi, melentas daerah. Dan kita mengharapkan bahawa dengan mempunyai literasi digital sebagai seorang usahawan atas talian ini, kita mengharapkan dia dapat menjual dengan lebih banyak lagi di luar kawasan persekitaran ataupun customer yang dia biasa berjual beli. Jadi amat penting ya keusahawanan di kalangan wanita. Kembali semula dalam program Salam at Ramadan. Kita di segmen yang terakhir bersama-sama dengan yang saya hormati Profesor Madya Dr. Nik Salidah Suhaila Nik Saleh yang telah pun berbincang dengan kita, berdiskusi dengan kita tentang satu topik yang menarik iaitu puasa PKP, keadaannya, suasananya dan juga apa kebaikan di sebalik puasa PKP yang kita boleh ambil. Tapi dalam segmen terakhir ni, segmen ketiga ni Ustazah akan kongsikan dengan kita satu doa amalan harian yang kita boleh amalkan. Jadi Ustazah, apa agaknya doa tersebut? Silakan. Okey Syam, saya selalu menyebut dari mana, surah mana, ayat mana setiap doa supaya sesiapa saja yang mendengar dia tak sempat nak salin apa yang kita bacakan ini, mereka boleh rujuk di dalam Al-Quran ya. Doa ini adalah doa yang saya fikir mungkin berkait dengan persoalan-persoalan daripada penonton yang bertanya tadi, iaitu doa kita agar kita diberi kesabaran dan kekuatan. Kalau kita bersendirian dalam tempoh ini, dalam keadaan nak puas, dalam keadaan puasa
berpuasa dan nak beraya, kita nakkan kekuatan ya, supaya kita rasa sabar dan redha dan melihatnya dari sudut yang positif. Kita nak kekuatan. Jadi ada doanya insya-Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Ya, insya-Allah doanya, Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, yang bermaksud, wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Jadi dalam doa ini, ya, ayat ini merupakan doa orang-orang yang beriman yang menyertai tentera Talut untuk menghadapi tentera Jalut. Ya, daripada orang Islam, tentera Muslim yang menghadapi tentera musyrik, minta doa ini agar Allah limpahkan ke atas mereka kesabaran menghadapi ujian berat ini. Ya, jadi perkataan tadi, limpahkan sabar kepada kami. Bila kita sebut limpah, selalunya limpah ni air lah, air yang melimpah. Ya, jadi limpah ini dia menunjukkan betapa diri kita memerlukan sifat sabar sebagaimana tanah yang kering memerlukan air. Kalau tanah kering, gersang, kemarau, nakkan air, limpahkanlah air kepada tanah ini. Kita pun limpahkanlah sabar kepada kami. Ya, kita sangat memerlukan sabar itu. Jadi insya-Allah doa ini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kita kesabaran dan kekuatan, dan insya-Allah kuatkan hati kita. Jangan lupa untuk terus berdoa, amalkan ayat ini dalam kita menghadapi apa jua situasi yang kita rasakan, aku tak boleh nak buat apa dah, aku kena sabar je. Maka insya-Allah surah Al-Baqarah ayat 250 sangat membantu. Baik, itu dia sekali lagi surah Al-Baqarah ayat 250 yang akan kita cuba amalkan selepas ini daripada Ustazah Nik Salidah Suhaila. Baik Ustazah, terima kasih banyak atas perkongsian pada hari ini. Semoga kami mendapat manfaatnya insya-Allah. InsyaAllah. Kita akan berjumpa lagi Ustazah di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah, selamat berpuasa dan hari raya sekali lah. Selamat berpuasa dan juga selamat berakhir. InsyaAllah Ustazah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia tadi kita bersama-sama dengan yang saya hormati Profesor Madya Dr. Nik Salidah Suhaila Nik Saleh untuk dengan topiknya puasa PKP. Jadi diharapkan agar kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian tersebut. Dan kepada anda yang sedang menonton juga, jangan lupa like, komen dan share. Sama ada di melalui Facebook dan juga YouTube Salam Baitullah. Jadi jangan lupa esok hari waktu yang sama 6 hingga 6.30 petang. Sekian dulu daripada saya Syam Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.